dakhala al-jannah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama, man ahsaha dakhala al-jannah. Barang siapa yang membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin. InsyaAllah malam ni kita akan sambung kembali tafsir surah An-Naml. Ayat berapa Tafsir Ana ni dia tak ada tulis ayat. Surah An-Naml. La ilaha illallah. Astagfirullah. Ayat 65. InsyaAllah kita akan baca pada ayat 65 sampai ayat 80. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لنخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. Ada sambung lagi 2 ayat. وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. صدق الله العظيم. Sambungan daripada surah An-Naml. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaibah illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Katakan wahai Muhammad, tidak mengetahui sesiapa yang berada di langit dan bumi, sama ada daripada malaikat ataupun manusia, al-ghaibah, perkara yang gaib, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara gaib tak ada seorang pun tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ni tuan-tuan jelas menunjukkan kepada kita kesesatan Syiah. Ya, sebab di dalam akidah Syiah mengatakan tentang Imam 12, dikata fa innalahum ilmun ma kana wa ma yakun. Dalam kitab Syiah sebut sesungguhnya imam-imam 12 ini mempunyai pengetahuan apa yang dah berlaku dan apa yang akan berlaku. Ya, bertentangan dengan nas Al-Quran, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Bahkan mereka golongan-golongan kufaru Makkah, orang-orang kafir Mekah, tidak mengetahui ayyana yub'atsun, bilakah waktu mereka akan dibangkitkan di padang mahsyar. Bal di sini dengan mana hal, adakah? Bal adraka ilmuhum fil akhirah, adakah mereka mengetahui, ataupun adakah adraka ilmuhum, telah sampai pengetahuan mereka, pengetahuan orang-orang kafir tentang hari akhirat. Hatta sa'alu an waqti maji'iha, untuk mereka bertanya kepada Nabi SAW, bilakah datang waktu kiamat. Laisal amru kadzalik, maknanya Nabi SAW pun tak tahu bila berlaku kiamat dan apa yang bakal berlaku kepada manusia di hari kiamat. Itu semua kerja Allah Subhanahu wa taala. Bal adraka ilmuhum fil akhirah, adakah telah sampai ilmu pengetahuan mereka tentang hari akhirat. Bal hum fi syakkin minha, bahkan sesungguhnya orang-orang kafir ini sentiasa merasa syak tentang kebenaran hari akhirat. Bal hum minha amun, bahkan di antara orang-orang kafir ini, bahkan mereka orang kafir ini tentang hari akhirat amun, buta. Ya, buta mata zahir dan buta mata hati. Min amil qalb wa huwa ablagh mimma qablahu, dibutakan hati mereka tentang berlakunya hari kiamat. Jadi tuan-tuan, dalam Al-Quran bila sebut buta ni, maknanya buta mata hati, bukan buta mata fizikal ni. Sebab tu dalam Al-Quran dia ada takwil. Ya, makna ada ayat-ayat yang perlu kepada takwil. Makna bukan makna yang disebut secara zahir, tetapi makna yang sebaliknya. Tapi benda tu bukan kita boleh ikut suka kita je buat. Ini berdasarkan penafsiran ulama-ulama yang Allah kurniakan ilmu kepada mereka. Sebab tu kan bila berlaku pertembungan antara dua kumpulan, ya, satu yang contoh macam mengatakan, contoh yadullah fauqa aidihim. Yadullah, ada satu kumpulan terjemah dia kata tangan Allah berada di atas tangan mereka. Itu kau dah menyamakan Allah dengan makhluk. Lalu ulama ahlu sunnah wal jamaah mentakwilkan perkataan yad dengan makna quwwah, kekuasaan Allah di atas manusia. Ya, kekuasaan, sebab biasanya tangan ni tuan-tuan, biasanya tangan dengan makna kuasa. Kan, orang ada kuasa semua dengan tangan lah, biasanya dia macam tu. Jadi ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mentakwilkan makna yad dengan makna quwwah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak menafsirkan dengan makna yad, tangan. Sebab itu bila kita tafsir tangan, dia akan jadi kita menyamakan Allah dengan makhluk. Sedangkan sifat Allah apa dia? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Bila orang tak terima, dia kata tak ada takwil ustaz. Tangan-tangan lah, apa nak takwil-takwil pula? Ni contoh ayat ni. Buta. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut tentang orang buta, Allah kata apa? Man kana fi hadhil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Dalam ayat yang lain Allah kata man kana fi hadhihi a'ma, sesiapa yang ketika di atas dunia dia buta, fahuwa fil akhirati a'ma, besok di hari akhirat
lagi buta, dan kami akan sesatkan mereka. Kalau macam tu kita ada dekat OKU. Kan? Apa pula dosa kita orang? Ya Allah, apa salah kita orang? Allah jadikan kita buta. Dah lah buta atas dunia, besok akhirat buta juga. Mana aci macam tu? Kan? Kalau kau tafsir segi zahir makna buta tu. Tetapi bukan makna mata buta. Man kana fi hadhi a'ma, siapa yang dibutakan hatinya di dunia, walaupun mata dia celik, fahuwa fil akhirati a'ma, besok di akhirat lagi buta orang ni. Contoh orang buta hati ni tuan-tuan dekat negara kita, Kasim Ahmad nama dia, dan juga Mahathir Mohamad. 2 ekor mangkuk hayun wal mangkuk jamban ni, setakat kita nampak begitulah keadaannya. Tak nak berubah, tak nak bertaubat, makin tua makin sesat, na'udzubillah min zalik. Diorang ni macam Imam Syiah tuan-tuan, maksum. Tak ada siapa berani ambil tindakan. Ya. Sepatut mufti kena beranilah, bersuaralah. Saya tak tahulah mufti dah bersuara ke belum. Yang Perak sudah, yang lain-lain apa cerita? Ya. Rasulullah SAW dihina, dipertikaikan kemuliaan Nabi Muhammad SAW oleh puak-puak yang jahil. Yang diorang ni tuan-tuan, tahi keldai Nabi jauh lebih mulia daripada muka diorang tu tuan-tuan. Tapi nak kata macam mana? Ya, negara kita itulah Nabi kata dalam hadis, Inna ahlakal ladzi man kana qablikum kanu idza saraqa fihim syarif tarakuh wa idza saraqa fihim dhaif aqamu alaihi al-had. Wa imullahi law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Nabi kata, umat-umat dahulu Allah hancurkan mereka dengan sebab mereka pilih kasih. Pilih kasih macam mana? Nabi kata, idza saraqa fihi musyarif tarakuh. Kalau yang mencuri itu orang-orang yang ada jawatan. Yang buat kesilapan, buat salah tu orang-orang yang berpengaruh. Kalau kita baca dalam surah Al-A'raf dulu, golongan apa? Al-mala'u. Golongan al-mal'un. Gitu. Qala al-mala'u alladhina kafaru, qala al-mala'u alladhina istakbaru, qala al-mala'u mala'u belaka. Bila yang buat silap, yang buat benda tak betul ni pembesar negara, yang berjawatan, yang berpengaruh, tarakuh, mereka tinggalkan dan tak ambil tindakan. Tetapi wa idza saraqa fihim dhaif, tapi kalau yang mencuri itu orang-orang biasa, rakyat-rakyat biasa, macai-macai, ya, yang buat silap tu orang biasa macam kita ni, aqamu alaihil had, mereka akan ambil tindakan, mereka akan kenakan tindakan undang-undang. Tu orang dulu Allah hancurkan dengan sebab macam tu. Negara kita pun sama juga 2 kali 5 tuan-tuan. Sebab tu kalau ulama-ulama tak bersuara, fantaziris sa'ah, kau tunggu Allah hancurkan kau, na'udzubillah min zalik. As-sakitu 'alal haqqi syaitanul akhras, Nabi kata. Orang yang diam di atas kebenaran, benda tu salah, dibiarkan juga, Nabi kata kepada syaitanul akhras, setan bisu, na'udzubillah min zalik. Kalau orang biasa buat salah, cepat ambil tindakan. Kena puak-puak tu, tak siapa berani bercakap. Kami akan ambil tindakan, kami akan sepak muka kau pun tahu. Orang hajar sungguh puak-puak ni. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah sebut kan, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikutan yang terbaik. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tak pernah bercakap ikut hawa nafsu macam Kasim bangang tu, kau tahu tak? Macam Mahathir tolol tu, kau tahu tak? Nabi tak pernah cakap macam korang. Wa ma yantiqu anil hawa. Nabi tak cakap ikut nafsu. In huwa illa wahyun yuha. Nabi bercakap berdasarkan wahyu yang Allah turunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashaddun nasi ghadaban idza intahaka hurumatillah. Nabi sifat dia tuan-tuan amat marah apabila orang menghina hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Maka kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib marah, betul ke tak betul? Wajib marah. Jangan tak apalah ustaz, biarlah. Jangan marah sangat, emosi ustaz ni. Nanti Allah bagilah petunjuk ke dia, aku baling sipa kat muka kau tahu. Nabi tuan-tuan seorang yang amat cool sallallahu alaihi wasallam. Satu hari datang seorang Arab Badawi, Nabi pakai selendang, fajazaba.
Tiba je datang ke belakang Nabi, dia tarik selendang Nabi, tercekik Nabi sampai merah leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Arab Badawi dia kata, "Ya Muhammad, a'tini min malillahi allazi atak." Muhammad, bagi pada aku harta Allah yang Allah bagi engkau, bagi dekat aku. Dia kata macam tu, kasar. Memang hulu mana mari aku pun tak tahu. Nabi bila tengok Arab Badawi buat macam tu, sahabat nampak bekas merah dekat leher Nabi, senyum Nabi, Nabi tak marah. Sebab apa? Sebab benda tu kena, orang kata masalah Arab Badawi yang tak tahu apa benda, dia jahil, dan ini masalah peribadi orang Arab Badawi. Nabi tak marah, ya. Tapi bila orang langgar hukum Allah Subhanahu wa taala, Nabi marah, merah pada muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sambung cerita tadi, "Waimullahi, demi Allah, lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Kalau yang mencuri itu Fatimah bintu Muhammad, aku potong tangan dia. Cakap banyak tak dia? Itu ketegasan Nabi terhadap hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Kita ni tuan-tuan, ulama-ulama kita ni, kalau nampak benda-benda macam tu, tak cakap, tak tegur, kau biar, kau tunggu Allah bala, dan aku tak nak dibalakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita kena ingat, innal balaya idza nazalat ammat. Bala kalau turun semua kena, Syekh. Yang tegur pun kena, yang tak tegur pun kena, yang duduk atas pagar pun kena juga. Ini masalah bala ni tuan-tuan. Kalau bala ni kena dekat puak-puak mangkuk hayun tu, pergi mampus engkau, peduli apa aku. Tapi masalah bala kalau turun, semua kena. Betul, ulama-ulama Syariah kata, antara kesilapan kami dahulu di Syariah, kami tidak menegur kemungkaran yang dibuat oleh Bashar al-Assad dan bapa dia ni, Hafiz al-Assad. Tak berani. Sebab orang Syariah ni orang lembut. Bila benda tu kemungkaran berlaku, kami ni senyap. Akhirnya Allah bala kami sampai hari ini. Jadi tuan-tuan, kita tak boleh. Kita kat Malaysia ni, kalau nampak benda macam tu, wajib cakap, wajib tegur. Biarlah nak jadi apa, daripada dibalakan seluruhnya nanti, na'udzubillah min zalik. Sebelum kena bala, lebih baik cakap awal-awal lagi. Ya, ini pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balhum fi syakki minha balhum minha amun. Mereka syak tentang kebenaran hari akhirat. Puak-puak anti hadis ni tuan-tuan, bukan beriman dengan adanya azab kubur. Tak percaya dia. Kau nak tahu percaya tak percaya, kau tunggu kau kojol besok baru kau tahu. Itu kalau mati orang tua tu tuan-tuan, kalau dia tidak ijtihad taubat secara terbuka. Macam Kasim Ahmad ni, bila kenyataan dia ni dibuat secara terbuka, dia wajib ijtihadkan taubat secara terbuka untuk mengelakkan fitnah atas diri dia. Tak boleh taubat-taubat kat belakang senyap-senyap. Anda dengar dia taubat, Syekh, anda dengar dah. Ada Syekh dia SMS kat Anai tu, dia kata dia taubat dah. Angah kau. Dia kena isytiharkan dia bertaubat sebagaimana dia mengisytiharkan dia meragui kesahihan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dia meragui hukum auratnya rambut perempuan. Payah Syekh cakap dengan orang tak reti bahasa ni. Nabi kata apa dalam hadis? Ya Fatimah, idza balagatil mar'atul mahid fala yajuz an yura ila hadza wa hadza. Nabi kata, Fatimah, budak perempuan kalau dah sampai haid, tak boleh ditengok kecuali hadza, niha, Nabi kata muka, wa hadza, dan tangan. Ni je boleh tengok. Yang lain tak boleh tengok. Nabi ajar macam tu. Tiba mangkuk ni kata, rambut tidak aurat. Kan? Tutup dengan selendang macam tu je. Lepas tu dia kata apa lagi? Kalau pakai tudung, oksigen tak masuk dekat kepala. Hish. Allah. Tak ada siapa keberjiran dengan orang tua ni. Elok bom aja orang tua tu. Ya, oksigen tak masuk ke kepala. Habis yang kau pakai suar buat apa? Oksigen tak masuk kat kepala kontol kau tu. Telur kau tu tak kena oksigen. Tak payah pakai mangkuk oi. Stupid bloody fool betul. Ni. Na'udzubillah min zalik. Orang macam ni tuan-tuan, ramai penyokong dekat Putrajaya. Ramai penyokong dekat Putrajaya tu. Maksum. Tak diambil tindakan tuan-tuan. Geram betul aku. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kita ingat dia hilang sekejap tu dah bertaubat. Yang dah mati lama dah orang tu ni. Hidup balik rupanya kau tahu. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa qala alladhina kafaru. Maka berkatalah orang kafir. Aidza kunna turaban wa aba'una a inna lamukhrajun.
Orang kafir yang mengingkari adanya hari kebangkitan, dia kata apa? Aiza kunna turaban? Adakah kami ni besok akan jadi tanah? Wa abauna, dan bapa-bapa kami pun jadi tanah juga. Inna lamukhrajun? Kami akan dikeluarkan balik ke daripada kubur tu, hidup balik semula ke? Kan dekat padang mahsyar. Laqad wa'idna hadza nahnu wa abauna min qabl. Dulu pun sama juga. Nabi Rasul pun cakap benda yang sama juga. Dah mati, nanti hidup balik. Dah mati, nanti hidup balik. In hadza illa asatirul awwalin. Cerita ini tidak ada lain dan tidak ada bukan kecuali dongeng cerita lama. Jangan percaya, dia kata. Mana hidup balik, hidup, kemudian ada hari kebangkitan. Ni cerita tahyul. Cerita macam cerita badang macam tu bagi diorang. Ya. Dalam surah Yasin dia kata apa? May yuhyil izama wa hiya ramim. Kalau dah mati, tulang dah hancur, siapa nak hidupkan balik tulang tu? Allah kata apa? Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marratin. Katakan wahai Muhammad, yang akan hidupkan tulang itu Tuhan yang mencipta tulang tersebut. Allah berfirman, qul siru fil ardi. Katakan wahai Muhammad pada puak-puak kafir ni, jalanlah kamu di atas muka bumi. Fanzuru kaifa kana aqibatul mujrimin. Dan lihat bagaimana akibat golongan-golongan mujrim. Mujrim ni makna orang yang banyak buat dosa, orang-orang kafir yang mengingkari hari-hari kebangkitan. Lihat bagaimana akibat yang Allah balakan kepada mereka dengan bala yang dahsyat. Wala tahzan alaihim. Dan Allah Taala kata, bila kau tengok umat-umat ni kena bala, Allah ajar apa? Wala tahzan alaihim. Jangan kau sedih. Silap dia orang juga. Kita dah cakap, dah warning, dah beri amaran. Tak, dia langgar juga. Maka Allah kata, wala tahzan alaihim. Wala takun fi dhaikim mimma yamkurun. Dan jangan sekali-kali engkau, wahai Muhammad, merasa tertekan dengan apa yang mereka rancang. Tasliyatan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ay la tahtamu bimakrihim alayka fa ana nasiruka alaihim. Nabi kata, ayat ni Allah Taala bagi tasliyatan, mengembirakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, kerja kau buat kerja Islam. Kalau orang kafir merancang perancangan mereka, biarkan, jangan kau rasa tertekan, sebab fa ana nasiruka. Allah kata, aku akan membantu kau wahai Muhammad terhadap segala perancangan jahat mereka. Dalam ayat yang lain Allah kata apa? Wa iz yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yukhrijuka aw yaqtuluk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika mana orang kafir bermesyuarat, bermeeting untuk menghalau engkau keluar, untuk membunuh engkau, untuk menangkap engkau wahai Muhammad. Ingat, mereka merancang dan Allah juga merancang. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik perancang. Wa yaqulun, dan orang kafir berkata lagi, mata hadzal wa'du in kuntum sadikin. Bilakah janji ini, janji azab, in kuntum sadikin, kalau kamu di antara orang yang benar. Qul, jawab wahai Muhammad, asa ayyakuna radifa lakum ba'd allazi tasta'jilun. Kemungkinan ayyakuna radifa lakum, benda yang kau kata lambat, bila nak berlaku azab tu bila, sebenarnya benda tu hampir kepada kamu. Ba'dallazi tasta'jilun, ba'dallazi tasta'jilun, benda sebahagian daripada azab ini. Azabnya ada dua, tuan-tuan, azab di dunia dan azab di akhirat. Azab di dunia akan disegerakan kepada kamu, dan lepas kamu kena azab dunia, kamu akan mendapat azab yang kedua di hari akhirat. Fahassala lahum al-qatl bi badrin wa baqil azab yatihim ba'dal maut. Maka Allah Ta'ala membuktikan kebenaran janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka orang kafir ni diazab. Yang mula diazab kat mana? Diazab atas dunia bila berlakunya peperangan Badar Al-Kubra, ya, dibunuh, ditangkap dan sebagainya. Itu atas dunia. Besok engkau mati, kalau kau tak beriman pada Allah, kau kena azab kali kedua di hari akhirat. Wa inna rabbaka ladzu fadlin 'alan nas, dan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala mempunyai kelebihan di atas manusia. Wa minhu ta'khirul azab 'alal kuffar. Makna fadlun 'alan nas ni
Atas dunia Allah Ta'ala bagi mua dekat orang kafir ni. Buat apa kau nak buat. Buat. Itu dipanggil lazu fadlin ala nas dalam ayat ni. Maksud dia kata apa? Minhu ta'khirul azab anil kuffar. Allah melewatkan azab kepada orang kafir. Jadi orang kafir atas dunia ni dibuat enjoy, seronok. Nanti kau kena siap kau. Wa inna rabbaka la ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Dan sesungguhnya Allah, Tuhan kamu wahai Muhammad, Maha mengetahui. Kita kalau dalam bahasa Arab, dekat sini tengok berapa ayat disebut. Fanzuru kaifa kana aqibatu wa la takun fi dhaikin mimma yamkurun. Kul asa ayakuna radifa lakum. Wa inna rabbaka ladhu. Dalam bahasa Arab bila ada inna, lepas tu ada lam dekat khabar inna. Tahu khabar inna kan? Isim inna tahu. Isim inna dan khabar inna. Dalam bahasa Arab ni, inna ni dia ada amalan tahu. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Menasabkan isim, merafakkan khabar. Aduh, peninglah pula kepala tu kang. Tak apalah. Contohlah anda buat bahasa mudah. Anda kata, Inna Muhammadan qad ata. Contoh. Sesungguhnya Muhammad telah datang. Ayat ni biasa tuan-tuan. Muhammadan isim kepada inna, qad ata jumlah ni bagi jumlah khabariyah, khabar kepada inna. Ini ayat biasa. Inna Muhammadan qad ata. Tapi kalau anda tambah lam dekat qad, jadi laqad. Makna dia lain tahu tak? Inna Muhammadan laqad ata. Bila ada lam dia panggil lamun muzahlaqatu litaukid. Makna dia lagi kuat tuan-tuan. Confirm wajibul gunnah datang. Macam itulah nak sebutnya. Kan? Contoh dia kata apa? Innahu ja'i'un. Dia tu lapar. Bila kita tambah lam dekat ja'i'un, innahu laja'i'un. Lapar gila. Gitulah maknanya. Ada tambah lam tu makna dia lagi kuat. Tapi dengan syarat hanya kepada khabar inna. Kalau tuan-tuan pernah belajar bahasa Arab, tahulah benda ni. Ya? Maka bila Allah Ta'ala letak lam dekat khabar inna, makna dia amat kuat. Wa inna rabbaka lazu fadlin ala nas. Wa inna rabbaka la ya'lamu. Kalau dia kata wa inna rabbaka ya'lamu, makna dia biasa je. Sesungguhnya Tuhan kau mengetahui. Itu makna dia biasa. Tapi bila dia kata wa inna rabbaka la ya'lamu, ada tambah lam, maknanya lagi kuat. Ma tukinnu suduruhum, apa yang disembunyikan dalam hati-hati mereka, wa ma yu'linun, dan apa yang dijelaskan dengan lidah-lidah manusia. Yang kau suruh pun aku tahu, yang kau cakap pun aku tahu, dan apa yang kau nak cakap pun aku Maha mengetahui, sebab Allah Ta'ala lah segala-galanya kan. Yang saya bercakap keluar disebut dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang Allah tak bagi ilham pada aku pun, Allah Ta'ala punya kerja juga. Yang Allah bagi ilham pun, Allah punya kerja belaka. Wa ma min ghaibatin fis sama'i wal ardi. Tidak ada sesuatu yang gaib di langit dan bumi. Illa fi kitabim mubin, kecuali berada di dalam kitab yang amat terang, jelas dan nyata. Tak kiralah apa benda pun. Pergerakan bumi ke, planet ke, berapa banyak cakrawala dekat langit. Kalau dulu kan dalam Quran kata, dalam ayat, dalam surah yang lain, Allah kata, sebelum terbentuknya planet-planet ni, asalnya semua dekat atas ni asap belaka. Dukhan, Quran sebut. Lama dah Quran sebut tuan-tuan. Memanglah, kan dulu kan berlaku Big Bang. Kan tuan-tuan kan terror. Aku Big Bang tak tahu. Kalau Big Sale tu biasa nampak tuan-tuan. Kan? Big Bang ni kita pun tahulah satu ketika dahulu, wallahu alam zaman bila. Kan dalam Quran kata apa? Awalam yara anna al-arda awalam yara anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Adakah kamu tidak melihat bahawa dahulu langit dan bumi dan segala cakrawala ni ratqan, satu benda yang satu, fafataqnahuma, lalu kami pecahkannya. Lalu kajian saintis mengatakan dahulunya berlaku satu letupan yang amat kuat, Big Bang. Kan, lalu terbentuklah bumi, planet tu, planet ni. Sebelum bila berlaku letupan tu, semuanya berbentuk dukhan, asap belaka. Daripada jauh macam tu. Padahal planet, macam kita tengoklah cakrawala tu kan, sekali tengok macam asap. Bila didekatkan teropong, dia dekat, lah batu rupanya. Baik kau.
kan, sebab kedudukannya jauh yang amat sangat. Semua benda-benda ni illa fi kitabim mubin, di dalam kitab yang jelas, tertulis belaka. Allah Ta'ala kaya, tuan-tuan. Sebab tu kita amat pelik bila ada manusia ni berani cakap benda-benda yang menyebabkan akidah dia rosak, punah, ranah jahanam. Kan seakan-akan dia orang ni tak tahu ke Allah Ta'ala ni maha berkuasa. Kan dekat Facebook sekarang ada geng-geng murtad, tuan-tuan. Ya Allah, dahsyat sungguh dia cakap kan. Kita nak baca pun tak tergamak nak baca tu. Kita baca, kita pula mengucap semula, tuan-tuan. Sampai macam tu jahat dia orang ni. Inna hadzal Qur'an yaqussu ala bani Israila akthar alladhi hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Al-Quran ini menceritakan ke atas Bani Israel al-mawjudina fi zamani nabiyina, yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akthar alladhi hum fihi yakhtalifun, kebanyakan apa yang mereka bergaduh sesama mereka. Perangai orang Yahudi ni sama-sama mereka sebenarnya bergaduh. Wa innahu lahudan wa rahmatun lil mu'minin, dan sesungguhnya Al-Quran ini merupakan lahudan. Tu wa innahu lahudan, makna dia kuat. Ya, sesungguhnya Al-Quran ini merupakan petunjuk dan rahmat kepada orang-orang yang beriman. Inna rabbaka yaqdi bainahum bihukmihi wa huwal azizul alim. Sesungguhnya Tuhan kau, wahai Muhammad, akan menjatuhkan hukuman di antara mereka bihukmihi, dengan hukuman, dengan keadilannya. Wa huwal azizul alim, dialah Tuhan yang maha mulia lagi maha mengetahui. Fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakallah ke atas kepada Allah Subhanahu wa taala. Thiq bihi, segala bila kita dah buat kerja, serah pada Allah Subhanahu wa taala. Innaka 'alal haqqil mubin, sesungguhnya engkau wahai Muhammad di atas kebenaran yang nyata. Innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'u summa du'a idza wallaw mudbirin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad la tusmi'ul mauta, tidak boleh memberikan pendengaran kepada orang-orang yang dah mati. Wa la tusmi'u summa, dan juga kepada orang-orang yang yang pekak. Ad-du'a, seruan kau. Idza wallaw mudbirin, apabila mereka mudbirin dengan makna melarikan diri daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Makna orang-orang pertama orang mati confirm dah. Yang atas dunia yang pekak ni, yang summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Summun pekak, bukmun bisu, umyun buta, la yaqilun tak ada otak, ambil engkau benda tu. Kan? Ni dia panggil macam tadilah, perlu kepada takwil. Kan kalau kita tafsir secara zahir, summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Buta, pekak, bisu, tak ada otak. Kalau kena dekat OKU macam tak berasa hati dia. Naknya kerana ustaz dah lah buta. Hak ni pula bisu. Kesian ke dia? Kan? Yang pekak pun sama juga. Apa salah dia? Tak. Ini buta mata hati. Pekak mata hati. Bisu mata hati. Macam tu. Sebab tu kadang-kadang bila saya balik Kuang itu, jumpa tuan-tuan. Dia ni kita kenal lah. Dia ni OKU. Dia ni bukan orang Kuat UMNO. OKU, orang kurang upaya. Dia ni pekak dan bisu. Tapi satu benda yang Allah bagi dekat dia, tuan-tuan, dia ni rajin sungguh pergi sembahyang jemaah. Awal kalau kita tengok Jumaat tu, pukul 12 dia dah pergi dah. Kan, dengan pakai cantik-cantik, pakai kain plekat, pakai baju Melayu, pergi. Sembahyang dia ikut dan ikut style dia, ikut sembahyang dia. Kuliah maghrib, kalau aku datang, memang wajibul gunah ada muka dia, duduk depan sekali. Aku buat lawak, dia ketawa. Aku tak buat lawak pun dia ketawa juga. Confuse aku. Sekali aku tengok dia ni, mula kita tak ketawa, tak kenal, rupa-rupanya OKU. Secara zahirnya, tuan-tuan, orang macam ni mana ada dosa. Kan? Dia tak cakap dengan orang, tapi Allah Ta'ala bagi dekat dia. Yang peliknya, dia suka ke masjid. Yang bahayanya kita yang sihat walafiat ni.
tak suka ke masjid. Dengar azan, azan dah. Biar betul. Kita rasa macam tu, na'udzubillah min zalik. Wa ma anta bihadil umi an dalalatihim, dan bukanlah engkau wahai Muhammad yang memberi petunjuk kepada orang yang buta. Tengok, buta lagi. Kalau kena dekat orang buta tu tak berasa hati dia, Syekh. Bahkan orang buta ni kan kita tengok, saya dulu kan pernah dijemput berceramah dekat tempat orang buta. Masa tu kita pergi dengan kawan saya, dengan Haji Syam. Haji Syam tak ada pergi umrah, tuan-tuan. Jemput Persatuan Orang-orang Buta Kuala Lumpur. Kita pergilah kat Sentul tu, parking kereta. Jadi anda kata, mana orang yang kau laku ni? Sebab cara dia cakap tu dia celik, tuan-tuan. Cara dia cakap tu. Sebab dia bagi kita alamat, ustaz masuk sini, gini, dia bagi khabar belaka. Orang celik ni. Aku pun tunggu. Dia kata, Assalamualaikum. Ustaz dah sampai ke? Dah sampai dah. Kat mana kat luar? Anda parking kereta ni. Ustaz tunggu jap ya, saya datang. Aku pun tunggu Haji Syam, dia kata tunggu. Mana orangnya? Sebab yang keluar daripada bangunan semua buta belaka, tuan-tuan. Yang seorang dia pakai tongkat, yang seorang lagi kawan dia pimpin. Kata mana? Sekali orang buta tu lalu depan aku, dia pegang handphone tau. Tantah dia kot. Dia kata, Ustaz kat mana? Dia kata, alamak dia. Aku dah susah hati kan. Kita pun keluar. Ni anak kat sini. Dia pun pergi kat kita, dia pergi kan. Memang buta lah. Dia gabar-gabar, dia kata, nampak dah kereta ustaz tadi tu. Tapi takut kereta orang lain salah kereta je. Sudah aku cakap. Kan? Jom ustaz, kita masuk kat dalam. Dia jemput masuk dalam. Dia pula pimpin aku masuk kat dalam, tuan-tuan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah aku cakap. Masuk dalam dewan tempat ceramah tu. Berasa hati, Syekh. Berasa hati, Syekh. Kita biasa kalau masuk dewan ceramah, orang semua Assalamualaikum. Semua salam belaka kita. Masuk dah seorang habuk tak salam aku. Buat dia. Berasa hati kejap, Syekh. Bangkok, ni orang buta lah, kau tahu tak? Kan? Dia nak salam kau, yang kena salam dengan dia sepatutnya. Alamak, kita punya mind tu kena set balik, tuan-tuan. Kan? Jadi masuk, kemudian yang abang ni ceritalah. Dia kata, ustaz ni kalau tuan-tuan nak dengar ceramah dia dekat YouTube banyak. Lain macam kata. Macam mana pula dia boleh tahu aku ada ceramah kat YouTube? Confuse aku, tuan-tuan. Aduh, ceramah. Tapi orang buta ni, Syekh, memang kalau kita bercakap dengan dia bagi tumpuan tau. Dia dengar, nampak je buta, tapi dia memang bagi tumpuan. Kalau kita bersembang dengan dia, ya Allah, punya banyaklah idea kan. Lepas tu time makan, macam-macam ceritalah. Time makan tu, tuan-tuan, aku hidang untuk dia orang, bukan dia hidang untuk aku. Berasa hati lagi kali kedua. Kan? Kalau makan dia, kau jangan cakap lah kan. Kejap masuk dekat bekas aku, kejap masuk dekat bekas dia kan. Tapi seronok, kita seronok, suka kan. Cuma kita tanyalah perasaan kan, apa perasaan Haji masa buta. Dia kata, dulu saya celik ustaz, lepas tu kena ada yang accident, ada yang kena penyakit buta. Mula memang sedih sangat hati tu, tapi bila kita ada persatuan orang buta ni, kita ada kawan, jadi seronok, taklah tertekan sangat, dia kata. Lepas habis ceramah tu, masa tu sebelum pilihan raya tau. Sebelum pilihan raya, dia kata, malam ni insya-Allah kita akan buat solat hajat untuk memastikan kemenangan Pakatan Rakyat. Aku kata, biar betul ni. Datuk Najib dah banyak buat silap. Aku kata, biar betul. Aku pun tak berani nak sebut. Dia sebut selama, peduli apa aku, dia kata. Yang sebut tu pengurusi orang buta tu, tuan-tuan. Punya berani kan. Tu. Jadi nak sebut orang buta sebenarnya tak salah. Bahkan diorang di padang mahsyar ringan soalannya, tuan-tuan. Sebab apa? Mata tak nampak. Yang celik macam aku ni, susah besok dekat padang mahsyar. Summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Payah kita. Tapi kita tak nak Allah tarik nikmat mata ni. Kan kita minta Allah ampunkan dosa kita, insya-Allah. Amin. Anda bergurau dengan seorang haji tu, buta. Haji untung haji besok kat padang mahsyar. Ya, soalan mata confirm tak ada, maksiat tak tengok. Jangan ustaz. Orang buta ni ustaz, lagi kreatif tau.
Dia punya imajinasi dalam hati lagi dahsyat tahu tak, jangan main-main. Air dari macam aku cakap kan. Tu nak kabur. Tapi nak sebut dalam Quran ni ada ayat yang perlu kepada takwil. Buta bukan buta mata, buta hati. Kan? Berapa ramai orang buta yang sokong perjuangan Islam. Abdullah bin Umi Maktum syahid dengan para sahabat. In tusmi'u illa ma yu'minu bi ayatina. Mereka tidak mendengar kecuali in tusmi'u ay ma tusmi'u illa ma yu'minu bi ayatina. Sesungguhnya wahai Muhammad, engkau tidak boleh memperdengarkan ayat-ayat kami ini kecuali kepada orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, fahum muslimun, dan mereka merupakan orang-orang yang Islam. Okey. Wa idza waqa'al qawlu alaihim, dan apabila waqa'al qawlu alaihim, telah tetap dijatuhkan azab kepada orang kafir nanti, ini dekat akhir zaman tuan-tuan, akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum innan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Besok di akhir zaman besok Allah kata apa? Akhrajna lahum dabbatan minal ardi, kami akan keluarkan bagi mereka seekor binatang daripada muka bumi, tukallimuhum, dia akan bercakap kepada manusia ketika itu, al-mawjudin, yang ada pada ketika itu, hina khurujiha bil arabiyyati. Binatang ni tuan-tuan dia panggil dabatul ardi. Besok antara tanda kiamat yang besar, keluarnya binatang ni. Dia akan keluar, kita akan ceritakan nanti. Dia akan keluar dan binatang ni akan bercakap dengan bahasa Arab. Taqululahum min jumlati kalamiha anna innan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Antara ucapan binatang ni besok dia kata apa? Sesungguhnya manusia kanu adalah mereka bi ayatina, tentang ayat-ayat tanda-tanda kebesaran kami mereka tidak yakin, tidak beriman. Dalam kitab ni tuan-tuan berkaitan dengan nihayatul alam, berakhirnya alam ini. Allah berfirman, wa idza waqa'al qawlu alaihim, dan apabila telah berlaku al-qaul, ketetapan azab kami ke atas mereka, akhrajna lahum dabatan minal ardi, kami akan keluarkan bagi mereka seekor binatang daripada bumi, tukallimuhum, dan dia akan berkata kepada mereka, kepada manusia, annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun, sesungguhnya manusia tidak beriman dengan ayat-ayat kami, tidak yakin dengan ayat-ayat kami. Dia kata dekat sini, makna qauluhu ta'ala tukallimuhum tukhatibuhum. Waqil, dan ada penafsiran kata tukallimuhum dengan makna tujrihuhum, sebab ada qiraat yang membaca dengan dia kata taklimuhum ay tujrihuhum. Dalam bahasa Arab kalau kita kata tukallimu dengan makna bercakap, tapi kalau kita baca dengan baca taklimu, bukan tukallimu, taklimu, beza makna dia. Taklimu dengan makna mencederakan. Jadi ada dua kiraat. Kiraat yang kita baca dalam Quran, tukallimuhum, binatang ni akan bercakap. Ada kiraat yang kedua baca, dia kata wa minhu qira'atu Sa'id bin Jubair wa Asim wa qira'atu Asim al-Jahdari wa Abu Raja al-Ataridi, taklimuhum, binatang ni akan melukakan manusia besok. Okey. Wa qad zakara al-Mawardi wa Sa'labi fi sifatiha a'ajib lam yadulla 'alaiha dalilun. Walau bagaimanapun ulama tak tahu macam mana rupa binatang ni. Macam-macam riwayat lah, tapi yang macam-macam riwayat tapi tidak ada dalil yang khusus yang menceritakan macam mana rupa keadaan binatang ni. Ada kata contohlah ya, wa an Ibn al-Jurayj fi wasfiha, ini antara pendapat ulama, wallahu a'lam, ya tidak, kita tak payah gaduh. Mungkinnya, mungkin tidak, tapi binatang tu mesti keluar. Rupanya macam mana? Wallahu a'lam. Jadi ada pendapat kata binatang ini jassasah. Jassasah ni binatang yang jaga Dajjal dekat pulau dekat Yaman tu tuan-tuan. Kan tuan-tuan kan tahu kan cerita tu kan? Yang Dajjal ni dia sekarang ada dekat satu pulau yang dijaga oleh binatang yang bernama jassasah. Dialah akan keluar. Dia kata kat sini,
sifat binatang ni. Ni yang saya katakan tadi, ni pendapat ulama. Wallahu alam. Ra'suha thawr. Kepalanya kepala lembu. Wa ainu khinzir. Matanya mata babi. Wa udhunun fil. Telinganya telinga gajah. Wa qarn ibil. Wa qarnu iblin. Ada tanduk. Macam tanduk unta. Unta mana ada tanduk? Wa unuku na'amatin. Tengkuknya macam na'amah ni burung unta. Wa sadru asadin. Dadanya dada singa. Wallahu alam. Ya. Jadi benda-benda yang tidak ada dalil yang kuat. Wallahu alam. Okey. Min aina takhruj? Binatang ni keluar dekat mana? Qila min Jabal Safa bi Makkah. Pendapat pertama kata dia akan keluar dekat Bukit Safa di Makkah Al-Mukarramah dalam Masjidil Haram. Tuan-tuan pun tahu kan, Bukit Safa dan Marwah tu, kalau Marwah tu dah tak ada apa dah, Safa tu masih ada lagi kan. Dia tutup dengan kaca tu, masih ada lagi sikit dia punya batu-batu tu. Nah, wallahu a'lam, mungkin keluar kat situ. Wa qila min asfalil Ka'bah. Ada pendapat yang mengatakan dia keluar daripada dalam Kaabah, daripada bawah Kaabah. Wa qila minal badiyati, dan ada pendapat yang mengatakan binatang ni keluar di padang pasir. Walam yathbut fi mawdhi'i khurujiha hadithun sahih. Walau bagaimanapun tidak ada hadis sahih yang sebut di mana keluarnya secara tepat. Fanaqul, maka kita berkata, nu'min, kita beriman kepada Allah. Sebab ada ayat dalam Quran, Allah kata, akhrajna lahum dabbatan minal ardi. Memang ada. Quran sebut binatang ni mesti keluar. Tapi Quran tak detailkan sifatnya. Macam Ya'juj wa Ma'juj lah. Kan inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardi. Binatang Ya'juj Ma'juj ni akan keluar. Ya. Cuma tak tahu macam mana rupanya. Ada orang buat cerita, buat buku, dia kata Ya'juj Ma'juj ni gunung berapi. La haula wala quwwata illa billah. Gunung berapi kata Ya'juj Ma'juj tu. Kalau gunung berapi dah berbanyak, Ya'juj Ma'juj keluar. Yang baru ni dekat Endon kan, Ya'juj Ma'juj lah tu. Ini payah tuan-tuan kalau tak pasti ikut suka kita ni. Okey. Wa ma hiya haqiqatud dabbah? Apa benda binatang ni? Pun khilaf ulama. Qila, ada dikatakan hiya naqatu Saleh, dia unta Nabi Saleh yang dibunuh oleh kaum Nabi Saleh, dikeluarkan balik. Dan ada yang mengatakan waladu naqati Saleh, anak kepada unta Nabi Saleh. Wallahu alam. Apa binatang ni buat bila dia keluar besok? Dia akan berkata kepada manusia, inna nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Dia akan cakap benda macam tu kepada manusia. Dan dia akan buat satu benda. Dia akan menanda manusia dengan tanda. An Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala takhruju dabatu tasimun nasa ala kharatimihim jam'u khurtum wa huwa al-anf thumma yaghmuruna fikum ay yakhtalituna bin nas hina yashtari ar-rajul al-ba'ir fayaqul mimman ishtaraytahu fayaqul ishtaraitu min ahadil mukhattamin. Daripada Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan keluar binatang ini dan dia akan menanda manusia dekat atas hidung manusia. Dia akan tanda macam mana tu kau jangan tanya aku lah, aku pun tak tahu. Kau tunggulah besok. Kan? Kalau kau nak kena tanda pun kau tunggulah besok. Na'udzubillah min zalik. Bila dah ditanda hidung manusia ni, manusia yang ditanda ni ramai, bukan seorang dua, saya ramai. Ya. Maka manusia ni dia hidup macam orang lain, berkawan kan. Hatta yashtari rajulul al-ba'ira, sehingga Nabi kata bila ada orang pergi kat pasar nak beli unta dekat pasar ni, fayaqul, maka orang akan tanya, Haji beli unta? Ha, beli unta. Beli kat siapa? Dia kata ishtaraitu min ahadil mukhattamin. Saya beli dekat Haji yang hidung dia ada tanda tu lah. Orang tahu belaka. Makna zaman tu besok tuan-tuan, ramai orang yang ditanda oleh binatang ni. Ya. Kaifiyatul wasam wa hal yastamir wa hal takunu al-ajal mutatabi'an fiha al-wasam ba'da ma tasmu dabatun nas wa yastabinu al-haq min al-batil wal mu'min wal kafir, madza alladhi yahduth?
persoalan. Macam mana dia tanda? Wallahu a'lam. Dan adakah tanda itu berterusan? Wallahu a'lam. Adakah generasi lepas pada orang yang ditanda ni, kok dia ada beranak pinak lepas pada tu, anak beranak dia pun bertanda juga? Wallahu a'lam. Wa ba'da ma tasmu dabatun nas, setelah dia tanda manusia ni, wa yastabinul haq minal batil, dan telah terbeza antara hak dan kebatilan, dan orang mukmin dan orang kafir, apa yang berlaku? Dia kata kat sini, yastamiru nasu zamanan ala hadzal hal hatta inna rajula la yunadi al-akhar ya mu'min aw ya kafir. Maknanya kalau ikut kat sini, yang ditanda ni orang kafir tuan-tuan. Sampai boleh cam. Kalau kita kat sini Malaysia senang cam. Ni kalau Cina biasanya kafir lah. Hindu, India kafir lah. Arab mana boleh beza Syekh? Muka sama belaka. Muka Arab kan sama. Sebab tu orang Arab ni kita nak beza dia, orang Islam tak Islam, ada tanda. Kalau dekat Syria, kat Mesir, muka sama je. Kan? Kalau nama tu, contohlah, kalau nama mungkin ada beza sikit. Arab, dia letak juga nama Michael. Ya. Dia letak Isa. Kalau Isa ni biasa Kristian. Dia tak ada nama Muhammad, tak ada. Tapi kalau kita tak tahu nama dia, nak kenal macam mana? Dekat tangan dia ada tanda. Ada tanda salib. Dia ada tatu kecil, tanda salib. Kalau dia mati, orang tengok tahu dia ni Kristian. Tapi segi muka lebih kurang sama. Kalau dia punya padri, lagi tak boleh beza dengan janggutnya, dengan jubahnya. Sebijon kau tahu muka. Macam orang-orang yang baik. Tapi bila dah ditanda macam tu, senang aja nampak. Ya mukmin, kita kata ni orang mukmin. Ya kafir, ni orang kafir. Boleh beza macam tu. Hatta idza aradallahu an taquma sa'a ba'atha rihan tayyibatan taqbidu arwahal mu'min. Lianna sa'ata la taqumu illa ala syiraril khalqi wal mu'minuna la yahzunuhumul faza'ul akbar. Sehinggalah bila Allah Subhanahu wa taala menghendaki berlakunya kiamat, maka Allah Taala akan mengirimkan angin yang lembut, yang wangi, yang akan menarik roh-roh orang mukmin. Jadi tuan-tuan, binatang ni keluar lepas daripada Dajjal tau. Lepas daripada Dajjal, lepas pada Ya'juj wa Ma'juj, dah habis semua kan. Makna Nabi Isa pun mungkin dah wafat, Imam Mahdi pun dah wafat, kemuncaknya baru binatang ni keluar. Sebab nanti bila dah habis pemerintahan Nabi Isa, Imam Mahdi ni, manusia akan rosak balik semula. Maknanya kalau ikut zahirnya tuan-tuan, panjang lagi umur dunia ni. Ya, cuma kita tak naklah hidup lepas-lepas zaman-zaman tu. Mana makin teruk. Bila teruk ni, Allah munculkan binatang ni, dia akan tanda. Ni Islam, ni kafir. Ni Islam, ni kafir, macam tu. Lalu bila keluarnya angin sepoi-sepoi bahasa ini, lalu dekat orang mukmin, bila orang mukmin cium wangi, cium je angin ini, dia akan mati. Dan orang mukmin tak akan merasai hari kiamat. Sebab kiamat ni tak akan berlaku kecuali atas orang kafir saja. An Abdullah bin Amr anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, dalam hadis riwayat Al-Imam Muslim, yakhruju dajjal fi ummati. Nabi kata Dajjal akan keluar di kalangan umatku. Fayamkuth arba'in, maka Dajjal akan duduk selama 40. La adri arba'ina yauman au arba'ina syahran au arba'ina aman. Perawi kata aku tak tahu. Sama ada 40 hari ke, 40 bulan ke, 40 tahun ke, wallahu a'lam. Ya, tak tahu. Hatta kalau Dajjal duduk 40 hari pun kita susah hati tuan-tuan. Kan, sebab yaumun kasanatin. Hari pertama lama dia selama setahun. Bukan 24 jam. Setahun berapa ribu jam. Kau kalilah sendiri. Sebab tu kan ada sahabat tanya, ya Rasulullah, satu hari yang pertama tu setahun? Setahun Nabi kata. Habis tu kita sembahyang 5 waktu je. Bukan 5 waktu Nabi kata. Kau kali dengan setahun kau sembahyang banyak apa banyak. Mana berapa kali kau sembahyang Zuhur, berapa kali kau sembahyang Asar. Aku pun tak faham. Tuan-tuan faham ke tidak? Tak payah faham pun tak apa. Biar dulu. Besok kalau berlaku benda tu, ramailah ulama akan berijtihad, ajar kita macam mana nak sembahyang bila munculnya pada hari tersebut. Na'udzubillah min zalik. Ada siapa berangan nak jumpa Dajjal? Kau berangan nak tak gambar ke Zuhir ke, kau nak buat rakaman ke ya? Fayab'atsullahu Isa bin Maryam, maka Allah Ta'ala akan mengutuskan Nabi Isa bin Maryam. Ka'annahu Urwah bin Mas'ud. Nabi kata macam tu. Fayatlubuhu fayuhlikahu. Nabi kata
Nabi Isa bin Maryam ni rupanya macam kawan kita, Urwah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Allahu akbar. Kau bayang sahabat Nabi mau tak bangganya. Ana, masya-Allah. Rupa ana ya. Nah, rupa kau. Urwah bin Mas'ud. Tapi kita pun tak tahu macam mana rupa Urwah bin Mas'ud. Handsome lah yang penting tuan-tuan. Tak kita pernah cerita kan ada sahabat Nabi itu bila Nabi cerita akan keluar Dajjal. Dajjal ni mata dia terkeluar gitu, rambutnya kerinting, kepalanya kentot. Nabi kata rupanya macam kau. Ada sahabat Nabi seorang. Macam mana ya Rasulullah? Ya macam kau. Sedih dia. Ayaduruni shibuhu ya Rasulullah. Adakah dengan sebab muka saya macam Dajjal, saya ni membahayakan keselamatan awam ya Rasulullah? Sedih dia. Nabi kata la. Anta mu'min wa huwa kafir. Engkau mukmin, dia kafir. Muka sama tak apa tuan-tuan. Jangan perangai sama. Muka sama dengan Kasim Ahmad tak apa. Jangan perangai sama dengan orang tua tu. Kan muka sama dengan Mahathir tak apa. Jangan perangai kau sama dengan dia. Kan muka kau macam ayah Pin aja aku tengok. Tak apa lantaklah. Ayah Pin ke ayah tu ke ayah ni ayah dia ke lantaklah. Tapi perangai jangan sama. Sebab tu Nabi kata la anta mu'min, kau mukmin, dia kafir. Maka Nabi kata Nabi Isa ni rupanya macam Urwah bin Mas'ud. Fayatlubuhu fayahlikahu fayahlikahu. Jadi dia akan cari, dia akan buru Dajjal, Nabi Isa akan buru dan akan hancur, akan bunuhkan Dajjal. Sumayam kusun nasu sab'a sinin laisa baina itsnaini adawatun. Nabi kata kemudian Nabi Isa akan hidup memerintah selama 7 tahun. Setelah mati Dajjal, Ya'juj Ma'juj pun dah tak ada. Nabi Isa akan memerintah selama 7 tahun. Sepanjang 7 tahun tidak ada langsung perbalahan antara dua orang manusia. Elok, aman, damai, tenang. Masa tu ceramah-ceramah pun tak ada smackdown. Semua baik belaka tuan-tuan. Tak ada masalah, baik. Harga kangkung semua nak turun belaka. Petrol, relax, aman, damai masa tu tuan-tuan. Summa yursilullahu rihan baridatan min qibali Syam. Lepas 7 tahun ni, Allah Ta'ala akan hantarkan angin yang lembut sepoi-sepoi bahasa yang datang daripada negara Syam, daripada Syria akan datang. Fala yabqa ala wajhil ardi ahadun fi qalbihi mithqalu dzarratin min khairin aw iman illa qabadathu. Angin sepoi-sepoi bahasa yang bertiup daripada negara Syam ni tuan-tuan akan lalu dekat seluruh dunia ni. Dia kena dekat orang mukmin yang dalam hatinya ada mithqalu dzarratin min imanin aw khairin. Orang mukmin kita ni insya-Allah semua mukmin belaka. Amin insya-Allah. Kita ni kena hang itu kita akan mati. Ataupun orang ni dia mukmin tapi dia tidaklah mukmin sangat. Dia gitu-gitu aje, gitu-gitu. Jadi wali pak kedai mamak, contohlah, bukan kita nak kata tidak ya Allah, ampunkan dosa aku ya Allah. Ya, kemungkinan kalau dia bertaubat lagi bagus pada aku. Dia nak sebut orang muslim tapi dia lara. Kan dia muslim tapi dia pergi gelap malam, jeng macam tu. Tapi dia ni ada sekelumit keimanan dalam hati dia. Dia pun akan mati juga Nabi kata dengan sebab angin yang lembut ni. Hatta law anna ahadakum dakhala fi kabadi jabalin la dakhalathu alayhi hatta taqbidahu. Dia kata hatta kalau kau nyorok dalam lubang gua sekalipun, kau nyorok dekat celah-celah bukit, kau masuk dekat lubang-lubang gua ni, angin tu akan lalu juga masuk dekat gua tu, kena dekat kau akan mati juga Nabi kata sallallahu alaihi wasallam. Bila dah mati belaka orang mukmin, fayabqa syirarun nasi fi khiffati at-tayr la ya'rifuna ma'rufan wa la yunkiruna munkaran fayatamathalu lahum syaitan fayaqul ala tastajibun. Bila orang Islam dah mati belaka, yang tinggal hanya orang kafir dalam dunia ni. Ramai sangat. Memang majoriti kafir je. Bila majoriti kafir, Nabi kata, diorang tak suruh buat kebaikan dan tidak cegah kemungkaran. Masa itulah setan akan muncul. Keluar setan. Maka setan berkata, ala tastajibun. Korang tak nak ikut cakap aku ke? Fayaqulun. Maka orang kafir yang hidup masa itu kata apa? Maza ta'muruna? Tuan nak suruh kita buat apa? Faya'muruhum bi'ibadatil awthan. Wa hum fi dhalika darur rizqihim husnun aishuhum. Thumma yanfakhu fi sur fala yasmahu ahadun illa asgha laytan wa rafa'a laytan. Laytan janibul unuq ay mala bi ra'si yansid mustami'an
Wa awwalu man yasma'uhu rajulun yalutu hawda ibli fayus'iku wa yus'iku an-nas. Wa fi riwayatin inna Allah yab'atsu rihan min al-yaman al-yam min al-hadid fala tada ahada fi qalbi mithqala habatin illa qabadathu ba'da hadhihi ar-rih wa yabqa syirrul halqi. Okey. Jadi bila syaitan keluar, syaitan kata kembalilah menyembah berhala. Zaman Nabi Isa tu dah tak ada dah. Ada orang kafir tapi dia buat senyap-senyap. Tapi bila dia semua orang mukmin mati belaka, maka keluar syaitan kata kembalilah sembah berhala. Masa tu orang kafir hidup amat mewah, rezeki melimpah ruah. Lalu thumma yunfakhu fis-sur. Ini pun lepas pada binatang tu dah keluar. Di kemuncak ni tuan-tuan, kemuncak nak kiamat. Last kopek. Dunia ni pengakhiran sangat dah last. Final. Masa itulah yunfakhu fis-sur. Ditiup disangkakala oleh malaikat. Ditiup macam tu kan bunyi. Yang itu orang kata ada bunyi dekat Rusia lah, bunyi dekat Kota Kinabalu, dekat Bintulu, tu mana aku tahu. Tu bunyi apa tu Ustaz? Itu bunyi Ultraman nak turun. Bila bunyi benda tu tuan-tuan, fala yasma'hu ahadun illa asgha laitan wa rafa'a laitan. Nabi kata bila keluar bunyi itu, semua orang kafir dalam dunia ni yang tunduk akan angkat kepala dia. Semua macam tu, teranga belaka. Mana semua akan bagi perhatian. Wa awwalu man yasma'hu rajulun yalutu hawda ibli. Dan orang yang pertama mendengar bunyi ini ialah seorang lelaki yang duduk bersama dengan untanya dekat telaga, dia tengah bagi unta dia minum. Fayus'iqu, lalu dia pun mati. Bila dengar bunyi itu amat kuat, dia mati dan seluruh manusia akan mati. Bila mati tuan-tuan, masa itulah kiamat dan sebagainya. Wallahu a'lam bissawab. Harap-harap Allah matikan kita lebih awal insya-Allah. Amin. Sekadar itu dulu tuan-tuan, insya-Allah panjang umur kita akan sambung lagi pada pertemuan akan datang, sambungan surah An-Naml. Jadi macam biasa tuan-tuan, di akhir nanti lepas kuliah kita minta buat sumbangan untuk Syria. Saya nak buat untuk sekolah, tapi bila kenangkan Syria ni tak boleh lah tuan-tuan. Kesian ke diorang. Kan, walaupun kita ni ada hajat, tapi tak apalah. Nabi kata, Nabi kata apa? Dalam Quran kata wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Kita kena dahulukan orang lain walaupun kita ada kepentingan. Jadi saya nak share dua benda lah. Yang pertama tuan-tuan pun sedia maklum, kami dengan Muslim Care ni sedang menyiapkan pembinaan kilang roti fasa kedua. Jadi tuan-tuan, hari tu saya ber-WhatsApp dengan orang dalam Ghutah. Ghutah tu tempat yang dikepung oleh tentera Bashar. Jadi dia cerita, kawan saya ni tuan-tuan yang dalam Syria, dia ber-WhatsApp dengan orang dalam Ghutah tu. Dia kata, dia tunjuk, dia copy, dia pun send dekat Ana. Ana bacalah. Dia kata tolonglah siapkan cepat kilang roti, budak-budak kebulu, tak ada makanan. Dia kata kami harap sangat dapat makan roti seminggu 3 kali. Alhamdulillah. Tuan-tuan faham tak aku cakap ni? Bukan sehari tau. Seminggu 3 kali pun dah syukur banyak-banyak. Kita bukan seminggu, sehari 13 kali mentega darah. Kau tahu tak? Mengalahkan Ya'juj wa Ma'juj kita ni. Diorang tuan-tuan mengharapkan dapat makan roti seminggu 3 kali. Baki hari lagi terpaksa puasa. Sampai macam tu. Tolonglah, dia kata cepatkan. Jadi anak kata kat dia, insya-Allah kami akan datang bulan 4. Bulan 4 lamanya Allah. Tuan-tuan lamanya. Kita bulan 4 tak tahu. Bulan 4? Ya kan bulan 2 kita rasa macam tu. Kita senang, tak ada benda tuan-tuan. Tak ada benda. Diorang ni lapornya dengan tak ada. Payah nak cakap. Jadi dia kata, kalau kau kata bulan 4, nak kata macam mana, kita tunggu je lah. Aku ni bila dapat WhatsApp macam tu tuan-tuan, sedih, sebab, serba tak kena kan. Jadi serabut. Nak kata macam mana, mereka saudara seagama kita. Dan kita, yelah pasal saya pernah belajar kat sana. Jadi hati tu kuat sangat tuan-tuan. Kalau kita tak pernah kenal tu lain sikit. Jadi lepas dia copy WhatsApp kawan dia dekat Ghutah tu hari lahir. Lepas tu dia hantar pula WhatsApp pada pagi Jumaat baru ni. Pagi Jumaat, bukan hari ni, minggu Jumaat. Dia kata, Nazmi, orang yang WhatsApp kat aku ni dah gugur syahid. Dah.
La haula wala quwata illa billah, inna lillah. Dia kata kenapa? Dia kata rupa-rupanya masa di WhatsApp aku tu dia dah cedera parah dah. Dia bawa balik berperang. Tapi dia tak cakap sepatah pun yang dia cedera parah. Dia tak cerita langsung dia kena tembak, dia cedera parah. Tak ada. Dia diam. Tak tahu. Tahu-tahu dapat berita, orang hantar dekat Facebook, dah syahid, innalillah. Rupa-rupanya tidak ada ubat-ubatan, tak ada makanan. Akhirnya mati syahid, tuan-tuan. InsyaAllah. Allah kurniakan syahid kepada dia, insyaAllah. Amin. Jadi tuan-tuan, nak siapkan juga bulan 4 ni, insyaAllah. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, ada wakil NGO Syirah datang bersama. Malam ni dia tak datang lah. Saya saja tak bawa dia pasal saya nak ngajar tafsir kan. Tapi dia memang wakil kami Muslim Care dekat Syria. Memang banyak bagi kami bagi baru ni $30,000. Dia belikan pakaian untuk anak-anak yatim sampai 1,500 orang. Dia hantar video, hantar gambar. Lepas tu $6,000 dibahagikan untuk anak-anak yatim, ibu-ibu tunggal. Kalau ibu tunggal lain macam kan. Jadi banyaklah dibantu. Lepas tu dia minta satu benda, tuan-tuan, minta sangat. Dia kata, aku duk fikir-fikir, makanan ni benda yang boleh habis. Tapi ada satu benda yang insya-Allah kalau kita bagi, dia kata, dia berpanjangan. Diorang nak beli generator elektrik, tuan-tuan. Membekalkan elektrik. Jadi kalau ada elektrik ni banyak kerja boleh buat. Kan? Boleh. Macam-macam kerja lah. Jadi boleh bagi kerja dekat orang lain. Kalau bagi duit, habis. Kan? Bagi pakaian, nanti besok lusa dia koyak rabak, habis. Tapi kalau beli benda ni, dia akan berpanjangan insya-Allah. Dia boleh apa? Bagi elektrik dekat rumah-rumah, jadi diorang boleh buat kerja. Sama ada menjahit ke, ya, buat apa-apalah dengan elektrik. Jadi saya tanya berapa harga, dia bagi saya 2 gambar. Tadi saya nak WhatsApp gambar tu dekat Nazir Surau ni, doktor kita, tapi Ana letih sangat bawa balik daripada Teluk Intan, tak jumpa cari. Jadi nanti malam nantilah insya-Allah saya WhatsApp kan. Jadi harga generator tu, tuan-tuan, boleh memberi bantuan elektrik kepada 80 buah rumah selama 8 jam sehari. Kita 24 jam elektrik tak putus, dia 8 jam sahaja. Harganya $25,000. Berapa duit kita? 50? 70? Lebih kurang lah. Jadi saya harap-harap malam ni dapat beli satu generator insya-Allah. Amin. Takbir! Boleh tak tuan-tuan insya-Allah ya? Amin. Aminlah kuat sikit. Insya-Allah kuat sikit tuan-tuan. Allah, apalah sangat duit kita nak banding dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Apalah sangat duit kita ni nak banding dengan syurga Allah yang Nabi kata mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basharin. Mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar, tak pernah terlintas dekat hati. Yang Quran kata apa? La ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Kita tak tahu macam mana Allah sediakan bidadari yang Allahu Akbar. Kan? Nak beli syurga ni mahal, tapi harganya lebih daripada harga generator tu, tuan-tuan ya. Jadi saya harap sangat, saya bertawakal pertama kepada Allah, yang kedua kepada jemaah Seksyen 8, tuan-tuan. Sebab tuan-tuan ni Allah Taala bagi nikmat, bagi kurnia orang-orang yang pemurah. Alhamdulillah. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala ya. Saya harap sungguh-sungguh tuan-tuan, pasal dia nak balik tak lama nanti, dan insya-Allah bulan 4 kita akan, kalau duit tu cukup, saya serah dia juga. Ya, hari ni juga saya serah. Kalau tak cukup, kita akan buat collection lagi. InsyaAllah bulan 4, kami akan pergi ke Turki dan berusaha untuk masuk ke Syria, untuk lihat benda-benda ni. Ya, supaya saya percaya dengan dia, saya percaya, tapi kita nak tengok ya, benda-benda ni supaya ada bukti yang benda ni memang diorang guna, diorang pakai. Dan ada seorang hamba Allah yang dia ni duduk sayang. OKU tuan-tuan. Orang cacat. Tapi mungkin dia ada harta lah. Dia jumpa dia kata, Ustaz cakap ya, berapa lagi tak cukup kilang roti tu, saya nak bagi duit. Kata biar betul orang tu ni. Banyak duit kan. InsyaAllah dia kata Ustaz. Dan saya tak peduli. Bila saya bagi duit ni Ustaz sampai ke Syria, buat kilang roti, lepas siap kena bom, saya tak peduli. Yang penting saya telah ada jawapan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Ini luar biasa. Ini ada soalan bid'ah, Ustaz. Boleh percaya ke Ustaz? Kan kita buat kan kena letup, saja je duit kita. Ni mangkuk dia panggil tuan-tuan. Tengok orang ni. Saya tak peduli Ustaz. Saya dah bagi duit, saya serah pada Allah. Kalau diletupkan kilang tu,
Yang penting saya dah ada jawapan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, insya-Allah malam ni kita kumpul untuk generator elektrik sahaja, insya-Allah ya. Semoga Allah terima sedekah kita dan Allah ampunkan dosa ana dan dosa kita semua. Dan insya-Allah dengan benda-benda macam ni Allah mudahkan kita meniti di atas titian siratal mustaqim dan Allah kurniakan kepada syurga Al-Firdaus Al-A'la. Walaupun kita tahu kita memang tak layak tuan-tuan, kita malu pada Allah, tapi kita mengharapkan kasih sayang rahmat Allah, Allah berikan kemudahan insya-Allah. Amin. Sekian dulu aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma innaka 'afuwun karimun jawadun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis shawab. Takbir. 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 Jadi kalau tuan-tuan tak bawa duit banyak nak bagi cek pun tak ada hal punya. Aku sedia menerimanya tuan-tuan.